Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam matematik tingkatan 1. Kita masih dalam bab 12, pengendalian data, bahagian yang ketiga. Okey, ini adalah bahagian terakhir dalam bab 12. Cikgu harap anak-anak pelajar semua bersedia dan bersemangat untuk belajar matematik hari ini. Okey, mari kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Kita nak buat penyelesaian masalah. Okey. Apa yang perlu anda tahu ialah soalan penyelesaian masalah ini sangat mudah. Yang penting anda mesti fahamkan maklumat yang diberi. Contoh, sekarang diberi garis, graf garis. Jadi kita fahamkan graf garis ini dulu. Okey. Graf garis di bawah menunjukkan jumlah wang yang disimpan oleh Mia dalam sebuah bank dalam tempoh masa 5 tahun. So, kita ada tempoh masa 5 tahun lah. Ni tahun ketiga, tahun keempat dan tahun kelima. Okey, dalam tempoh masa 5 tahun. Okey. Sekarang kita tulis dulu maklumat yang kita nampak. Okey, 2013 okey, wang yang disimpan ialah 2500. Okey, 2014 3500. Okey. 2015 2000. 2016 500, manakala 2017 2500. Okey, maklumat ni kita dapat daripada graf. Okey, kita tengok soalan 1A. Nyatakan jumlah wang disimpan pada tahun 2014. Jadi kita tengoklah 2014. Ini 2014, wang dia adalah RM3,500. Okey, soalan B, hitung purata. Okey, anda telah belajar purata ini. Purata maksudnya kita akan tambah semua duit yang disimpan dalam masa 5 tahun dan bahagikan dengan 5. Okey, 5 ini adalah bilangan tahun dia. Jadi, 2,500 tambah 3,500 tambah 2,000 tambah 500 tambah 2,500. Kita akan bahagikan dengan 5. Okey, 5 ini adalah bilangan tahun dia lah. Okey, kita akan dapat RM2,200. Okey, mudah sahaja. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, graf garis di bawah menunjukkan bilangan telur ayam yang dikumpul dalam masa 5 hari. Okey, di sebuah ladang ternakan. So, hari Isnin, telur ayam dia 200. Hari Selasa, 300. Hari Rabu, 400. Hari Khamis pun 400. Dan hari Jumaat, okey, 600. Maklumat ini anda tulis dulu. Bila anda tulis, mudah untuk kita jawab soalan nanti. Okey. Hitung jumlah telur ayam yang dikumpul dalam masa 5 hari. Jadi kita tambah je lah 200. Okey, tambah 300, tambah 400, tambah 400, tambah 600. Okey, ini jumlah telur ayam yang dikumpul dalam masa 5 hari. Jadi semua sekali adalah 1,900 biji telur ayam. Okey, ini jawapan dia lah. Okey. Jika, soalan B, 2B, jika harga borong sebiji telur ayam ialah 20 sen, hitung jumlah jualan dalam ringgit bagi 3 hari pertama. Okey, apa 3 hari pertama? Isnin, Selasa, Rabu. Jadi 200 tambah 300 tambah 400. Okey, kita akan dapat 200 tambah 300 tambah 400 dalam masa 3 hari kan. So, kita akan dapat 900 biji lah. Okey, jadi dia kata sebiji harga 20 sen. Jadi kita darab saja dengan RM 0.20 sen lah. So, kita akan dapat RM180. Okey, harga borong dia RM180. Okey, mudah sahaja. Okey, ini untuk contoh graf garis. Okey, mari kita tengok yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya adalah bahagian H. Okey, bahagian H, plot titik. Sekarang maklumat dibagi ialah plot titik di bawah menunjukkan jumlah baju hitam yang dimiliki oleh sekumpulan murid. Okey. Okey, mari kita tengok terus soalan dia. Nyatakan bilangan murid yang terlibat dalam kajian ini. Macam mana kita nak tahu bilangan murid? Kita kira titik yang ada.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terdapat 20 titik pada plot titik ini bermakna 20 orang murid yang terlibat dalam kajian. Okey, mudah saja. Okey, soalan kedua B. Nyatakan bilangan murid yang tidak memiliki baju hitam. Murid mana yang tidak memiliki baju hitam ni? Bilangan baju. Okey, murid yang tidak memiliki baju hitam ada kosong ni lah dekat kosong ni. So titik dia ada 3 bermakna 3 orang murid. Okey, 3 orang murid. Okey, sebab apa ni? Yang bawah ni adalah bilangan baju. Ini 3 orang ni tak ada baju. Ada seorang, bilangan baju dia 1, ada 3 orang. Okey, baju hitam dia ada 1, dia baju hitam ada 3 orang. Okey, bilangan baju hitam 2, tak ada. Bilangan baju hitam 3, dari 3 bilangan baju hitam dia ada seorang. Okey, itu cara kita bacalah. Okey, hitung bilangan murid yang memiliki sekurang-kurangnya 5 helai baju hitam. Jadi dekat sini, okey ni. Okey. Sorry, okey 5 helai baju hitam dekat sini. Maaf tadi ada gangguan sikit. Okey, 5 helai baju hitam. Okey, jadi kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 orang. Okey, mudah sahaja. Okey. Tengok yang seterusnya. Ni soalan 1. Plot titik di bawah menunjukkan bilangan buku tulis yang dibawa oleh sekumpulan murid ke sekolah. Okey, ini bilangan buku tulis yang dibawa ke sekolah. Okey, ini bilangan buku tulis. Nyatakan bilangan murid yang terlibat dalam kajian ini. Macam biasa, saya beritahu kita kira bilangan titik ni, jadi kita tahu bilangan murid yang terlibat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi bermakna ada 16 orang murid yang terlibat. Okey, soalan B. Nyatakan bilangan murid yang tidak membawa buku tulis ke sekolah. Jadi kita tengok dekat kosong ni lah, sebab bilangan buku tulis kosong, tak bawa buku tulis ke sekolah. Ada seorang lah, 1 orang. Okey, hitung bilangan murid yang membawa sekurang-kurangnya 6 buku tulis ke sekolah. So, dia bawa 6 buku tulis ke sekolah. Jadi, data dia berada di sinilah. Jadi, kita kira sahaja. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 5 orang murid. Okey. Kita tengok soalan yang berikutnya. Sekarang, contoh untuk plot batang dan daun. Okey, menunjukkan diameter berbola logam yang dihasilkan oleh sebuah mesin. Okey, ini plot batang dan daun. Okey. Soalan dia, kita terus pada soalan. Okey, cari bilangan berbola logam yang dihasilkan. Macam mana kita nak cari bilangan berbola logam yang dihasilkan? Kita kira. Okey, kita kira maklumat yang dibagi ni lah. Okey, ni 20-an. Sebenarnya 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Okey, ada 25 data. Bermakna ada 25 biji berbola logam yang dihasilkan. Okey, soalan yang B. Nyatakan diameter terbesar bagi berbola logam itu. Kita tengoklah diameter terbesar dia. Tengok kata kunci dia. Dia kata 20 ni bermakna 20.1 lah. So, jadi diameter terbesar dia 25.4. Okey, kena tengok kata kunci juga. Okey, 25.4. Okey, contoh yang ni data dia kan. Ni 20.1. Ni 20.1. 20.1 ada 2 kat sini. Kemudian 20.4. Itu cara untuk kita baca maklumat pada plot batang dan daun ni. Okey. Jadi sekarang ni soalan dia cari diameter terbesar. Jadi bermakna diameter terbesar ialah 25.4. Ini adalah diameter terbesar dia. Okey. Unit dia kena tulislah. Okey, nombor 8. C.
Dia kata cari bilangan berbola logam yang diameternya kurang daripada 20.0. Jadi kurang daripada 22.0 kurang daripada. Okey, inilah data dia. Kurang. Jadi bermakna dia suruh cari berapa biji bola logam yang kurang daripada 22.0. Bermakna ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 biji berbola logam. Okey, mudah sahaja bila anda faham macam mana untuk kita baca maklumat yang diberi. Okey, mari kita tengok soalan yang kedua. Plot batang dan daun di bawah menunjukkan umur peserta larian amal sempena bulan kemerdekaan. Okey, tengok. Cari bilangan peserta yang terlibat dalam kajian ini. Okey, bilangan peserta yang terlibat dalam kajian ini. Kita tengok. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bermakna ada 20 data. Bermakna 20 peserta lah. Okey, 20 peserta yang terlibat. Okey, sebab data yang diberi ada 20. Bermakna ada 20 peserta lah. Nyatakan umur peserta paling muda. Okey, kita tengok. Paling muda, yang paling atas sekali lah, 8. Okey, paling muda 8 tahun. Okey, 8 tahun. 8 tahun. Okey, paling muda 8 tahun. Okey, sebab dia kata 1 bermakna 10 tahun kan. Ni 10 bermakna 10 tahun. Okey, cari bilangan peserta yang berumur kurang daripada 30 tahun. Okey, berumur kurang daripada 30 tahun. Okey, yang ini 20. Okey, yang ni dah 33. 33 ni maksudnya 33 tahun ya. Jadi data dia berada di atas sini, bahagian atas ni. Jadi kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang. Okey, 11 orang yang pesertanya kurang daripada 30 tahun. Okey, saya ulang balik macam mana cara kita nak baca plot batang daun ni. 08 ni maksudnya 8 tahun. 09 maksudnya 9 tahun. 09, 9 tahun. Jadi yang ini 10 bermakna 10 tahun. 12 bermakna 12 tahun. Kalau yang ni 57, 57 tahun. 59, 59 tahun. Jadi kita nak tadi bilangan peserta yang berumur kurang daripada 30 tahun. Jadi yang ini 33 tahun. Ni 33, 33, 33, 34, 34. Jadi ni lebih lah. Jadi kita ambil yang atas ni. Okey, ini bilangan peserta yang kurang daripada 30 tahun ada 11 orang. Okey, mudah saja. Okey, saya nak anda fahamkan macam mana kita baca plot batang dan daun ni. Maklumat pada plot batang dan daun. Okey. Ini sampai dekat soalan yang kedua. Okey. Okey, seterusnya kita sambung praktik formatif 12. Mari kita tengok soalan 1. Jadual di bawah menunjukkan bilangan kereta yang memasuki sebuah pusat peranginan antara jam 14.00 hingga 15.00. 14 ni maksudnya pukul 2 ni. Okey, ni pukul 2. Pukul 2 hingga pukul 3. Dalam 4 hari tertentu. Okey, ini sistem 24 jam lah. Okey. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu 4 hari. Okey. Ahad 50, Isnin 30, Selasa 20, Rabu 20. Okey, bina carta palang bagi pada grid di bawah untuk mewakili data di atas. Okey, yang kedua dia suruh kita lengkapkan jadual dan bina carta pie. Okey, kita bina carta palang dulu. Okey, kat sini kita buat satu garis. Awak guna pembaris lah. Okey, saya ni tak guna pembaris, dia bengkok-bengkok sikit. Okey, gunakan pembaris. Okey, buat garis. Jangan garis tanpa pembaris ya. Okey, Ahad sini kita nak buat Ahad. Ahad. Okey, yang ini Isnin.
Ni Selasa, Ahad. Okay, ni untuk Ahad. Yang ni untuk Isnin. Okay, yang ini untuk Selasa. Okay, kita selang satu kan. Yang ni untuk hari Rabu. Okay, ini adalah hari. Manakala ini adalah bilangan kereta. Okay, kita nak buat carta palang. Kita mulakan dengan kosong. Kita gunakan skala 10-10 lah. Okay, ni 10. Okay, 20, 30, 40. Okay, 40. Ni 50. Okay, hari Ahad bilangan kereta dia adalah 50. Jadi sampai atas ni lah. Gunakan pembaris. Okay, awak boleh warnakan dan sebagainya. Tak ada masalah. Okay, tapi pastikan anda gunakan pembaris lah. Okay, selang satu. Kita guna hari Isnin pula. Isnin 30. Okay, kita selang satu kotak 30. Okay, 30. Awak boleh gunakan pensel warna yang berbeza pun tak ada masalah. Okey, hari Selasa kita selang satu petak 20. Okey, Selasa 20. Okey, dan hari Rabu juga 20. Okey, ini contoh carta palang yang boleh kita bina. Pastikan ada kita punya maklumat-maklumat. Okey, ni bilangan kereta, ini adalah hari. Okey, sekarang kita tengok carta pi pula. Okey, untuk carta pi, ini bentuk carta pi. Okey, hari Ahad 50 kereta, Isnin 30, Selasa ada 20 kereta, hari Rabu pun 20 kereta. Okey, cara nak kira sudut sektor dia dah bagi. Maksudnya 30 bahagi dengan 120. 120 ni apa? 120 ni adalah bilangan kereta ni. Untuk 4 hari ni. Okey. 50 campur 30 campur 20 campur 20. Semua sekali adalah 120. Okey, darab dengan 360 darjah. 360 ni darjah ni adalah carta ni lah. Okey, kita akan dapat 90 darjah. Okey. Yang 20 ni dia dah kira dekat atas ni. Okey, sama saja 20 bagi dengan 120 darab dengan 360, kita akan dapat 60 darjah. Okey, untuk yang ini pastikan anda guna protector. Okey, awak guna protector lah. Okey. Ini kita panggil protector. Okey. Ni saya dah tunjuk dah cara nak buat hari tu. Sekarang ni dia kata untuk hari Ahad 150. Sekarang kita nak ambil 90. Jadi awak letak awak punya protector pada tengah-tengah ni. Pastikan garis dia juga sama. Okey. Sudut 90 darjah ni, 90 darjah duduk kat sini. Garis ni. Ni. Tengah-tengah ni. Boleh tanda. Tanda sudut dia 90 darjah sini. Okey. Kemudian ambil pembaris dan garislah. Gunakan pembaris. Gunakan protector dan pembaris untuk buat kita punya carta. Jangan guna tangan. Maksudnya hanya free hand, tak boleh. Okey. Okey. Tertanda. Ini sudut 90 darjah. Kat sini sudut 90 darjah. Okey, tanda dia empat segi gini. 90 darjah. Okey, ni dah siap sudut 60 darjah. Okey. Macam mana nak buat? Ini protector anda. Okey. Pusingkan. Okey, dah pusingkan. Biar garis straight, berada. Okey.
Sekarang 60 darjah mula daripada kosong sampai sini 60 darjah. Okey, itu tanda ni 60 darjah. Okey, sebab kita ada dua 60 darjah. Satu lagi pun kita mula sampai sinilah. Okay, 60 darjah. Kita dah tanda, ada dua tanda. Okey. Ambil pembaris dan garis. Okey, kena betul-betul. Kalau tak, dia lari. Jadi awak pandai pastikan garis awak tu. Okey. Jadi kat sini adalah sini 60 darjah, yang sini juga adalah 60 darjah. Okey, pastikan gunakan pembaris dan protektor. Yang ini pun tadi patutnya saya gunakan pembaris. Saya tak guna pembaris, dia nak cepat. Okey, sepatutnya awak gunakan pembaris. Okey, letak elok-elok pembaris awak. Okey, dan lukis garis tu. Okey, saya tak naklah garis awak sengit-sengit macam garis yang saya buat ni. Okey. Garis bagi straight. Okey, ni pun sama. Dia punya carta ni buat menggunakan pembaris. Okey, next. Yang soalan yang kedua, plot batang daun di bawah menunjukkan GC murid tingkatan 1 bijak. Okey, kita tahu bahawa 35 / 3 ni bermakna 35.3 lah. Jadi kat sini 35 ni perpuluhan 3. Yang ni 35.3 juga. Ni 35.7. Kita kena baca ke kunci ni. Okey, tentukan bilangan murid yang terlibat dalam kajian ini. Macam nak tahu bilangan murid yang terlibat, saya dah beritahu kita kira maklum penentu data yang diberilah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Bermakna 25 murid yang terlibat. Okey, murid yang terlibat ada 25. Nyatakan GC murid yang paling ringan dalam kajian ini. Yang paling ringan biasa duduk kat atas lah. Jadi yang paling ringan adalah 35.3 kg. Okey, mudah je. Okey. Cari bilangan murid yang GC-nya melebihi 39 kg. Okey, kita tengok melebihi 39 ni 38. Ni 39, 39.5, 39.7, 39.9 melebihi. Kalau melebihi bermakna yang bawah ni lah data dia. Bilangan murid kira 1 2 3 4 5. Jadi 5 orang murid, okey, yang jisimnya melebihi 39 kg. Okey, ni 39.0. Bermakna ada satu lagi kat sini kan. Jangan tersilap. Okey. 1 2 3 4 5. Okey. Ada satu lagi. Okey. Ni 39.5. Okey. Bermakna 39, sebab dia 39.0 bermakna dekat sini kita perlu tambah sini. Sebab apa? Ini 39.0, yang ni 39.5, 39.7, 39.9, maksudnya ini data ini juga dikira sebab lebih melebihi 39.0, bermakna semua sekali ada 8 orang. Okey, jangan tersilap. Pastikan kita baca betul-betul maklumat dia ada 8 orang. Okey. Mudah sahaja. Nombor 3, jadual di bawah menunjukkan bilangan komputer yang dijual oleh syarikat PC Man dalam 5 bulan. Okey, 5 bulan. Bina graf garis untuk mewakili data itu. Okey, kita suruh bina graf garis. Okey, yang pertama pastikan anda gunakan pembaris untuk garis. Okey. Maklumat ni kita gunakan pembaris. Kalau saya tak guna pembaris,
dia akan sengit kan. Okay, saya nak pastikan anda gunakan pembaris. Okey, garis dulu. Okey, saya punya kertas graf ni memang sengit jadi saya tak guna yang bawah ni, saya tak guna pembaris sebab kertas saya ni memang dia sengit sikit. Okey, tak apa. Okey, awak gunakan pembaris untuk garis ni. Yang bawah ni pun sama, garis. Okey, dah garis. Gunakan pembaris. Kita kat sini tulis bilangan komputer. Kat sini kita tulis bulan. Okey. Kemudian kosong kita nak skala dia 5, 10, 15, 20. Okey, kat sini kita nak Januari, selang 2 Februari, selang 2 Mac, selang 2 April, selang 2 lagi Mei. Okey, kita nak graf garis. Graf garis jadi hanya plot lah. Okey, bulan Januari 20. So kita tanda satu titik sini. Februari 15. So ini garis Februari 15. Mac 5. April 10. Dan Mei juga 5. Okey, bila dah siap, awak gunakan pembaris untuk sambungkan titik-titik ini. Okey, guna pembaris ya. Saya nak cepat, saya tak guna pembaris ni. Sambungkan titik. Okey, ini adalah graf garis. Okey, sangat mudah. Cikgu harap anda cuba buat. Okey, cuba fahamkan data-data yang diberi daripada graf garis, daripada carta palang ke carta pi ke. Okey, baru kita boleh jawab soalan. Okey, sebelum berakhir, cikgu tinggalkan anda dengan satu kata motivasi. Ketika kamu gagal dalam sesuatu perjuangan, itu bukan bermaksud kamu harus menyerah dan berhenti berusaha. Okey, kamu tidak harus menyerah dan berhenti berusaha. Cikgu yakin anak-anak pelajar adalah seorang yang bersemangat dan mampu berjaya hingga cemerlang. Okey. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.